Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini, Setiausaha Politik kepada Perdana Menteri Malaysia, Samsul Iskandar, telah membuat satu laporan polis tentang langkah Dubai. Anwar Ibrahim nak supaya polis siasat langkah Dubai ini. Dan mungkin mereka menganggap langkah Dubai ini sebagai satu jenayah, a crime. Jadi sekiranya betul langkah Dubai ini wujud, maka tindakan boleh diambil terhadap semua yang terlibat atau yang di belakang langkah Dubai. Samsul Iskandar kata dia nak suruh polis siasat dalang, the backbone or those behind langkah Dubai. Mereka nak beri gambaran yang langkah Dubai ini ialah satu jenayah. Oleh kerana itu, polis perlu siasat dan ambil tindakan. Mungkin tangkap dan charge mereka yang terlibat atau yang merancang atau yang di belakang langkah Dubai. Very interesting. Oleh kerana apabila report polis telah dibuat, polis terpaksa siasat. Wajib polis siasat tiap-tiap laporan polis. Once you make a police report, the police are obligated by law to investigate the report. Jadi sekarang ni, oleh kerana Setiausaha Politik Anwar Ibrahim telah pun buat laporan polis, maka polis kena serta-merta siasat langkah Dubai ataupun jenayah yang dikatakan langkah Dubai. Untuk membantu siasatan polis, saya telah pun hantar pagi ini juga satu senarai 121 nama ahli parlimen dari beberapa parti. Bukan saja pembangkang tapi dari kerajaan dan yang independen juga, yang bebas juga. Hari itu 3 hari dulu saya telah mendedah satu senarai. Itu bukan senarai dia. Senarai yang di dalam video saya 3 hari dulu tu acah-acah je. Itu boleh dikatakan gambar hiasan. Not the real list. Dan senarai ni, senarai 121 nama ni saya belum dedah lagi. Saya belum keluarkan lah. Dan saya tidak akan keluarkan kerana saya tidak mahu mengganggu siasatan polis. Kalau saya dedahkan senarai 121 nama ni, bermaknanya saya mengganggu siasatan polis. I'm interfering with the police investigation. Itu salah. Dan polis boleh ambil tindakan. Jadi kerana saya nak elak daripada interfering in a police investigation ataupun untuk menjejaskan siasatan polis, saya hanya serah senarai 121 nama ahli parlimen kepada polis dan saya belum dan tidak akan keluarkan senarai itu. Ini bergantung kepada polis lah. The list is now in the hands of the police, so it's owned by the police. Kalau polis nak dedah siapa dia, nama 121 nama tadi, ahli parlimen yang saya dedah, itu tergantung kepada polis lah. It's up to the police lah kalau dia nak dedah atau dia tak boleh dedah kerana masih dalam siasatan. Mungkin mereka akan kata masih dalam siasatan, maka polis tak boleh nak dedah lagi setakat ni. Itu budi bicara polis lah. But I have already assisted the police in the investigation. Saya membantu polis di dalam siasatan tersebut dengan menyerah senarai nama 121 ahli parlimen yang dikatakan terlibat ataupun di belakang ataupun apa yang Samsul Iskandar kata dalang di dalam langkah Dubai. Dalam siasatan polis tersebut, iaitu menyiasat laporan polis dari Setiausaha Politik Perdana Menteri dan juga menyiasat nama 121 ahli parlimen yang saya baru serah tadi kepada polis, mereka perlu ambil kira beberapa perkara.
Dan dia akan jadi macam kes Anwar buat laporan polis sodomi 1. Ini tahun 98 lah dulu, 1998, apabila dia buat laporan polis tentang kes sodomi 1. Polis terpaksa siasat everything. Akhirnya bukan orang yang dituduh melakukan jenayah ditangkap, Anwar ditangkap. Orang yang membuat laporan polis ditangkap. So it can backfire actually, police report. Kalau polis siasat dan didapati siasatan tu yang melakukan jenayah ialah orang yang membuat laporan, mereka masuk penjara. Kes Anwar misalan, dia kena 15 tahun tak pasal. So, apa yang saya nak cerita ni, yang polis perlu siasat dan saya rasa mungkin akan siasat, ialah di dalam PRU 15 November 2022, Pakatan Harapan hanya menang 37% sahaja dari kerusi parlimen. 37%. Itu extra saya beri. Actually 36 point something lah. 36 plus. So makna kita round off lah. Round off kepada 37%. Actually it's less than 37%. Perikatan Nasional menang 33% dari kerusi. So berbandingnya, Pakatan menang 37%, Perikatan menang 33%. 4% difference, or 3 point something percent actually. Tak cukup 4%, 3 point plus. Tapi tak apa, kita ambil 4% difference. Di antara Pakatan dan Perikatan. Pakatan dapat extra 4%. Barisan Nasional dapat 13.5%. 13.5%. So kalau kita ambil Pakatan Harapan 37, campur Barisan Nasional 13.5, Pakatan dan Barisan combine dapat 50.5%. 50.5%. But it's less actually. Sebab actually Pakatan tak cukup 37. Tapi it's okay. We calculate 37 for Pakatan, 13.5 for Barisan. Total Pakatan dan Barisan ialah 50.5%. Banding dengan Perikatan iaitu 33%. 1/3 sahaja. So memandangkan Pakatan dan Barisan dapat 50.5%, 0.5%, setengah persen majority. So dengan setengah persen majority, 0.5% majority, Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah berkenan untuk Anwar Ibrahim dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. On that basis. Sebab Perikatan 33%, Pakatan and Barisan combined 50.5%. So that 0.5%, setengah persen tu memberi hak untuk Anwar dilantik sebagai Perdana Menteri. Okay, that's clear. So, Agong melaksanakan tanggungjawab mengikut Perlembagaan Malaysia. Nothing wrong. Tapi the issue is, untuk mendapat 13.5% Barisan Nasional dan combine dengan 37% Pakatan untuk memberi mereka 50.5%, iaitu setengah persen majority, ya. Kena 30 ahli parlimen Barisan campur dengan 82 ahli parlimen Pakatan. So where you add 82 plus 30, then you get 112. Satu kerusi. Satu kerusi ekstra ataupun 0.5% ekstra untuk membolehkan Anwar Ibrahim bentuk kerajaan dan untuk membolehkan Anwar Ibrahim dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. So you got the extra 1 seat ataupun extra 0.5%. That's all. Very narrow. Yeah? But to get that, untuk mendapat tu, iaitu 112 ataupun 50.5, half percent tu, dia kena keseluruhan 30 ahli parlimen Barisan. All. Tapi bukan keseluruhan.
ahli parlimen barisan yang sokong Anwar dan Pakatan, separuh. Bukan 30. Separuh. Kalau UMNO saja pun 11. Kalau kita ambil dengan Barisan Nasional yang lain, maknanya dalam 14. Almost half. Tapi Agong diberitahu semua 30. Bermaknanya 13.5%. Kalau separuh tak sampai 6-7% aja. Kalau 7% campur dengan 37%, baru 44%. 44% mana? 50% pun tak cukup. So Zaid telah beritahu Agong keseluruhan 30 ahli parlimen barisan menyokong Anwar. But no, bohong. It's a lie. So Agong tidak puas hati. Agong titah dia nak jumpa semua 30 ahli parlimen Barisan Nasional. Agong nak jumpa semua 30 sorang-sorang. Zaid tak bagi. Zaid Hamizi said no. Zaid tidak benar 30 ahli parlimen Barisan Nasional menghadap Agong. Walaupun Agong sudah titah. Dan Zaid beritahu Agong, all 30 saya pegang mandate. Patik pegang mandate bagi pihak 30. Undi saya, undi 30. Tak perlu jumpa lagi 29 ahli parlimen barisan. Jumpa saya seorang. Patik seorang. Cukup. So Agong had no choice oleh kerana dah declare yang Zaid ni pegang mandate untuk 30. Campur dengan Anwar Ibrahim pegang mandate untuk 82. Maka cukuplah. Majoriti 1 kerusi atau majoriti 0.5%. 0.5%. Majoriti. So lantik Anwar jadi Perdana Menteri. Tetapi pelantikan tu tak sah. Illegal. That is called a coup. A coup. So a coup is against the Federal Constitution of Malaysia. Coup ni melanggar perlembagaan. Sama macam military coup lah misalan kata di Thailand ke. Military coup ni rampasan kuasa mengguna tentera. Military coup. Rampasan kuasa mengguna tentera. This coup is a rampasan kuasa mengguna penipuan. Bukan tentera macam di Thailand. Penipuan. So they use fraud. They use deception. They use lies. Fraud, deception, lies, tipu, bohong untuk melakukan coup. So Anwar form the government dengan collaboration Ahmad Zaid Hamidi, mengguna coup, bukan mengguna Federal Constitution atau Parliamentary Democracy. Kalau ikut Parliamentary Democracy, kalau ikut perlembagaan, kerajaan ni tak sah. Sebab Agong ditipu. So it's a coup pull off by Anwar and Zaid. Anwar dengan Zaid, dua orang ni pull off a coup. So saya serah 121 nama ahli parlimen tadi yang dikatakan terlibat atau di belakang langkah Dubai kepada polis. Ini membolehkan polis panggil ke semua 121 ahli parlimen tersebut. All 121 boleh dipanggil untuk kenyataan mereka. To record their statement. Dan polis boleh tanya, sekarang ni awak tarik sokongan dari Anwar Ibrahim. You tarik sokongan. Diorang boleh reply, kita tak tarik. Memang kita tak sokong dari dulu. Kalau dulu saya sokong, macam kes 5 orang ahli parlimen bersatu. Dulu dia sokong Muhyiddin. Sekarang dia tarik sokongan dari Muhyiddin. Sekarang dia sokong Anwar. Itu tarik sokongan. Sebab saya sokong, sekarang saya tak sokong. Yang ahli parlimen Barisan Nasional yang diduduk di dalam list 121 nama tadi itu, list yang saya bagi polis pagi tadi, 121 ahli parlimen barisan boleh bagi tahu polis semasa kenyataan mereka dirakam, when you record their statement,
Dia orang boleh declare, saya tidak tarik sokongan dari Anwar. Pada awal, saya tidak sokong. Zaid Hamidi yang beritahu Agong, saya sokong. Bohong, saya tak sokong. Zaid Hamidi menipu Agong. Berkata 30 ahli parlimen barisan menyokong Anwar. Padahal dari awal, saya tak pernah sokong Anwar. Tapi oleh kerana dah Zaid Hamidi umum ke Agong, sembah ke Agong bahawasanya 30 ahli parlimen barisan ni sokong Anwar, saya nak buat apa? Dia presiden parti, saya diamlah. But saya tak sokong. Saya tidak pernah menyatakan sokongan, dan kalau Tuanku Agong panggil saya dan tanya saya face to face, sorang-sorang, and you ask me face to face, awak sokong Anwar, saya beritahu Tuanku saya tak sokong. Tapi Tuanku titah saya menghadap. Zaid tak bagi. Zaid tak bagi sebab Zaid tahu kalau saya menghadap Agong, saya confirm saya tak sokong Anwar. So sebab tu Zaid tak benar 30 ahli parlimen Barisan Nasional menghadap Agong, sebab dia tahu separuh atau lebih kurang separuh dari 30 ahli parlimen barisan akan beritahu Agong yang mereka tidak sokong Anwar. So yang kata kita sokong Anwar is not true. We never sokong Anwar. So kita tidak tarik sokongan. Macam mana kita nak tarik sokongan bila kita tidak sokong pada peringkat permulaan? From the beginning, we never support. So we cannot withdraw support since we never support from the beginning. So maknanya tuduhan kita ditarik sokongan tak benar. Sebab memang kita tidak dari awal sokong. Dan ini kebenaran, bermaknanya kerajaan ni kerajaan tak sah. Kerajaan ni dibentuk melalui penipuan, pembohongan, dengan mislead Agong, misinform Agong, beritahu Agong 30 ahli parlimen barisan sokong Anwar bila actually not true. So sekarang ni polis boleh siasat tentang kononnya jenayah yang dipanggil langkah Dubai, tentang beberapa ahli parlimen tarik sokongan dari Anwar apabila yang sebenar mereka tidak pernah sokong dari awal, so tidak timbul isu tarik sokongan. Dan this coup yang dilancar oleh Anwar dan Zaid boleh didedah dan boleh didapati rupanya Pakatan dan Barisan tidak mempunyai 50.5%. Okay, 50.5% yang dikatakan majoriti, majoriti setengah persen atau majoriti satu kerusi yang diperolehi oleh Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. It was a coup, it was a lie, it was fraud, and the government was formed melalui penipuan, pembohongan ataupun fraud. So this is going to be very interesting. Sebab report polis sudah dibuat tentang ni, and nama saya pun disebut. Jadi menjadi tanggungjawab saya menyerah senarai 121 nama tersebut kepada polis. Dah serah, gone in already. That's why saya buat video selepas saya serah senarai tersebut. Dan biar polis menentukan laporan polis ni siapa benar, siapa tak benar. Dan sekira polis betul-betul buat siasatan, proper investigation, mereka akan dapati yang langkah Kajang ni tidak salah. Langkah Dubai ni tidak salah. There's no crime committed. Langkah Dubai ni mengikut undang-undang dan mengikut perlembagaan Malaysia, dan di dalam parliamentary demokrasi, sesuatu tindakan untuk menukar kerajaan, tindakan untuk menukar Perdana Menteri dibenar di dalam konsep parliamentary demokrasi, di mana Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong boleh buang Perdana Menteri, can sack the Prime Minister, dan lantik Prime Minister baru sekiranya Perdana Menteri tersebut telah pun hilang sokongan majoriti. So, Tuanku Agong boleh titah Anwar menghadap, dan Tuanku Agong boleh beritahu Anwar
bahawasanya awak sudah hilang majoriti, maka awak perlu letak jawatan serta-merta dan Agong melantik Perdana Menteri baru yang mendapat sokongan majoriti. Itu kuasa tuanku untuk mengarah Anwar letak jawatan, ya, kerana dia telah hilang majoriti dan lantik Perdana Menteri baru. Itu kuasa Agong, budi bicara Agong mengikut perlembagaan. So Anwar cannot say, tuanku Patik tak mau letak jawatan. Tuanku titah Anwar letak jawatan. That's what can happen. Tapi kita tengoklah, kalau polis nak jumpa saya, okay, saya boleh jumpa polis. Dan saya akan, tapi senarai dah beri, dan saya beri melalui lah, ada sources lah, ada certain sumber lah yang saya beri, sebab saya tak mau just hantar email macam tu je lah, jadi macam anonymous kan, biar saya beri secara betul lah, so that diserah dengan tangan, by hand, serah kepada polis. Dan saya tahu pegawai polis tersebut, tapi tak sebutlah nama dia. Kalau dia nak umum sendiri, itu dia punya tu lah, his prerogative. And kita tengok selepas ni, dan kemungkinan kalau Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong menjalankan tanggungjawab, mungkin minggu ni 121 ahli parlimen akan dipanggil menghadap supaya tuanku boleh tanya seorang-seorang, betul ke mereka tidak lagi sokong Anwar Ibrahim, ataupun betul ke dari asal memang mereka tidak sokong Anwar Ibrahim. Bukan mana tidak lagi sokong, memang tidak sokong dari mula. Okay? Assalamualaikum. Salam sejahtera.